Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat saudara Chang Li Kang, dia lalu yang dikasihi Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Perak Dr. Muhyiddin, saudari Aisyah daripada Sri Kandi, dan daripada Amirah seluruh pimpinan, saudara Ketua Pemuda Angkatan Muda Keandalan Negeri Perak, seluruh pimpinan PAS, pimpinan DAP, pimpinan Keandalan, seluruh pimpinan Amirah dan juga Sri Kandi, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya malam ini berada di pentas anak-anak muda. Sebab saya tak pernah rasa diri saya tua. Memanglah panggilan boleh, ayah pun boleh, abang pun boleh. Yang pentingnya alunan suara. Orang panggil intonasi. Kalau dia panggil Bang Mat, dia faham. Tapi kalau abang, walaupun ejaannya sama, bunyinya berlainan, maksudnya lain. Bang Mat, abang, itu abang, itu benar. Soal bahasa yang bersekalian, intonasi suara itu cukup penting. Hadirin dan hadirat sekalian, saya telah lama diminta oleh Sri Kandi Aisyah untuk datang ke sini. Saya ingat bila sebut ceramah, saya ingat di Lembah Kelang. Saya ingat dia duduk belah sana. Rupanya di sini. Kerana ku berada di sini. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah adik-adik kita, anak-anak kita yang berani memberi pandangan, dan style Aisyah berceramah tadi ini, kalau dia buat selalu, aku pakai tak boleh cari makan. Sebelum saya pergi ke tajuk-tajuk yang lain, saya lancarkan dulu kutipan derma. Tuan-tuan beri sumbangan khasnya kepada program seperti ini yang dibuat oleh anak-anak muda, dan kita naklah memberi sokongan kepada mereka. Para petugas naklah bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan pada malam yang mulia ini. Hadirin sekalian, kira-kira 3 minggu lepas, 3 minggu kot, saya berceramah dengan Lim Kit Siang di Dewan Sekolah Kekwah di Al-Staf. Nak masuk pintu, mereka kutip kerusi depan RM50, kerusi tengah RM30, kerusi belakang RM20. Ini orang Cina di AP Anjor ni. Dia bagi air sebotol, kek sekeping yang harga lebih kurang 80 sen. Malam tu kutipan lebih kurang 100,000 bersih. Ini orang Tionghoa di sudut derma. Walaupun dia beri air sebotol, kek sekeping. Kita malam ni tak ada air botol, tak ada kek, takkan tak boleh bagi RM20 seorang.
Ini Kristian, kita kena lawan sikap Burma daripada orang-orang Tionghoa. Saya tak tunggu sampai habis kutip. Saya ucap terima kasih bagi pihak Sri Kandi Amirah dan juga Pakatan cabang dan kawasan. Saya ucap terima kasih di atas sokongan sedekah jariah derma yang tuan-tuan telah beri selama ini, sedang beri sekarang dan akan beri pada masa yang akan datang. Moga Allah Tuhan memberkati di atas sedekah jariah yang tuan-puan berikan dari masa ke semasa. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, malam ini malam kerja besok. Oleh itu saya akan tamatkan ucapan lebih awal. Paling lewat pun 11.59. Jadi paling awal boleh bila-bila masa daripada itu. Sejak daripada terbentuknya Pakatan Rakyat selepas pilihan raya 2008, telah masuk dalam fikiran rakyat bahawa Barisan Nasional boleh dikalahkan. Sebelum tahun 2008, walaupun parti-parti pembangkang kuat, tetapi rakyat tak nampak BN dapat dikalahkan. Parti Islam paling kuat, paling hebat dapat kuasai dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu. Berulang alik dua negeri itulah. Walaupun pas kuat di Kedah, pas kuat di Perak, tapi tak berdaya untuk menguasai negeri Kedah, negeri Perak dan lain-lain negeri. Ada sebuah parti lagi yang kuat, iaitu DAP. Pernah dapat undi popular lebih daripada 1 juta tahun 86. Paling tinggi boleh capai 24 kursi parlimen. Negeri tak berdaya untuk memerintah walaupun satu. DAP kuat atau tidak? Kuat. Tetapi tak berdaya memerintah walaupun satu negeri. Hadirin sekalian, munculnya keadilan. Saya yakin kalau pergi cara keseorangan, barangkali keadilan pun susah nak memenangi mana-mana tempat. Oleh itu rakyat mau parti-parti pembangkang ini bersatu. Setelah melihat pemerintah yang ada ini melakukan banyak kesilapan dalam ekonomi, rasuah, kehakiman, semuanya, maka menjelang pilihan raya 2008, parti-parti pembangkang ini bertemu, berbincang, maka setujulah 1 lawan 1 antara PAS Keadilan DAP satu kumpulan, BN satu kumpulan. Bila 1 lawan 1, hadirin sekalian, adalah tempat yang 3 penjuru, tapi itu bukan banyak tempat. Bila 1 lawan 1 didapati Barisan Nasional ini tidak kuatlah macam mana. Didapati undi popular kita boleh 52%, BN dapat 46%, undi wasak 2%. Artinya di Semenanjung ini Pakatan Rakyat majoriti, BN minoriti. Kemudian BN pula hilang 5 buah negeri. Selain daripada Kelantan, dia hilang Kedah, dia hilang Pulau Pinang, dia hilang Perak, dia hilang Selangor. Negeri yang dia hilang pula, yang dia kalah, negeri-negeri kaya seperti Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Tinggallah kepada BN negeri Perlis, yang kalau buat lapangan terbang belum start enjin dah lepas ke negeri lain. Kalau main golf, pukul bola kuat-kuat, kena ambil bola di Siam. Hasilnya yang utama adalah minyak gamat. Dia jadi menteri besar dia, orang kata abang saya Mak Izzal Sabu, dah tak ada kena mengenal. Hadirin sekalian, selepas pilihan raya 2008, rakyat mula nampak
BN ini rupanya boleh dikalahkan dengan syarat pembangkang ini bersatu dan lahirlah Pakatan Rakyat. Lepas itu berlaku pilihan kecil yang banyak daripada Permatampau sampailah yang akhir sekali pilihan kecil di mana? Merlimau ke apakah? Akerdau. Itu pelihara kecil yang akhir. Kita lihat bahawa setiap kali pelihara kecil, undi orang Tionghoa semakin meningkat kepada Pakatan Rakyat. Undi orang Melayu bertahan. Undi orang India naik turun. Secara umumnya BN hadirin sekalian menghadapi masalah untuk terus memerintah menjelang pilihan raya yang ke-13. Mereka dapati orang Tionghoa semakin susah untuk mereka dapat undi. Gerakan hidup segan mati tak mau. MCA hilang punca. Hadirin sekalian, tinggallah harapan Barisan Nasional kepada UMNO. UMNO pun sedar bahawa untuk kekal memerintah, mereka mesti mempertahankan undi orang Melayu dan meningkatkan undi Melayu. Untuk memerintah pilihan akan datang, UMNO BN bergantung kepada 4 komponen utama. Yang pertama, Melayu luar bandar. Yang kedua, komponen Felda Felkra. Yang ketiga, Unipos. Yang keempat, Bumi Putra Sabah Sarawak. Inilah 4 komponen yang boleh memenangkan UMNO dan BN. Cina mereka tak harap Melayu bandar, dengan UMNO pun orang geli sekarang. Oleh itu, untuk meningkatkan undi orang Melayu luar bandar, Peneroka, Bumi Putra, Sabah Sarawak, Unipos, 3 komponen adalah orang Melayu yang majoriti, yaitu Melayu luar bandar, Unipos, Felda Felkra. Bumi Putra Sabah Sarawak bercampur. Orang Melayu atau orang Islam agak kurang. Banyakkannya Iban, Dayak dan lain-lain kaum. Oleh itu, untuk mengaut undi Melayu luar bandar, Unipos, Felda Felkra, tidak jalan lain UMNO memainkan isu 3R. Racial, perkauman; religion, agama; royal, raja. Inilah 3 isu yang mereka main sejak pilihan raya 2008 hingga sekarang. Kalau di negeri Perak dulu dituduh Nizar menggadai tanah kepada orang Cina, Datuk Seri Nizar alat DAP. Tanah apa yang digadai? Sekangkang kera. Beri grant kepada orang Cina yang duduk di kampung-kampung baru, yang Menteri Besar dan Kerajaan anugerah dan beri kepada orang kampung tanah tersusun dan sebagainya. Utusan, berita harian, TV3, RTM tutup. Ditimbulkan hal tanah dan kononnya gadai tanah. Akhirnya mereka rampas negeri Perak. Penang lagi banyak isu. Lim Guan Eng anti-Islam, Lim Guan Eng suruh ulama doa supaya dia ganti agung. Lim Guan Eng sembelih lembu korban. Lim Guan Eng nak haram parakan maulud Nabi. Ini gendang utusan, gendang UMNO. Sebab bukan untuk orang Pulau Pinang. Bila dia main isu itu, bagaimana orang Ulu Pendalaman Greek, bagaimana orang Tembling di Pahang, bagaimana orang pendalaman Negeri Sembilan yang hanya dengar warta berita, baca utusan, maka mereka yakin bahawa DAP
bila dapat kuasa bersikap biadab kepada Islam, biadab pada orang Melayu. Di Pulau Pinang negerinya kecil. Saya turun, Nabi Ibrahim turun, Lim Goyeng turun, kami buat ceramah, orang tahu. Tapi bagaimana pendalaman? Faham? Jeli. Mereka percaya propaganda UMNO ini. Setengah-setengahnya lah. Orang suruh tengok internet, dia tengok skenet. Orang suruh tengok blog, dia tengok batu blog. Jenis ini susah, hadirin sekalian. Di Selangor, isu dimainkan juga, terutama isu agama. Yang berhormat Teresa Kok DAP cuba menghalang orang Islam melakukan azan di waktu subuh. Dimainkan isu ini sehingga Teresa Kok ditahan di bawah ISA. Semua pertubuhan marah dan sebagainya, akhirnya dia dibebaskan dan dia dakwa utusan dan dia menang. Dia menang, tetapi bagaimana penduduk-penduduk pendalaman? Mereka dah yakin dah. Tengok DAP bila menang banyak sikit, halang orang Islam daripada azan. Isu ini dimainkan terus. Bila kaum agama tak makan, orang dah faham, dia pergi ke isu raja pula. Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, bercakap secara private, bukanlah secara rasmi memberitahu kawan-kawan, cakap sembang-sembang. Di Singapura ada jenayah paling tinggi di Johor. Itu laporan dalam dewan, dalam sidang dewan memang begitu. Johor ni kalau kamu duduk 20 tahun, 15 tahun tak kena rambut sekali, pelik. Jenayahnya cukup hebat di sana. Tetapi digembar-gembor oleh utusan, sehinggalah sampai ke peringkat baginda Sultan Johor rasa terguris. Maka dimainkan isu supaya Lim Guan Eng minta maaf. Dia sebagai seorang rakyat, dia memohon maaf kepada baginda Sultan Johor, tetapi tidak kepada UMNO dan BN. Bila dia pergi berceramah di Johor, majlis makan malam, UMNO buat tunjuk perasaan, orang Melayu tunjuk perasaan, Lim Guan Eng jangan masuk Johor. Kalau UMNO turun memerintah, tak lama lagi setiap negeri ada immigration. Hadirin yang dihormati sekalian, ini kita lihat seolah-olah mereka meletakkan bahawa Pakatan Rakyat tidak menghormati raja. Sedangkan siapakah yang maki hamun raja dulu? Adakah UMNO sayang pada raja? Bang Mat ni ahli parlimen 36. Bukan sehari dua. Nampak yang muda ni. Saya naik tak kapal terbang dulu, ada sekalian saya tanya pramugari, umur saya berapa? Dia sebut 43. Aku lompat kalau kapal terbang. Pramugari pun tahu, dia pun tahu saya tua saja, yang nak jet lah.